Pada 2019, dunia telah dikejutkan dengan sejenis serangan daripada sejenis virus yang amat berbahaya, iaitu coronavirus atau lebih digemari dikenali dengan nama COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini adalah video pembentangan daripada kami, pelajar daripada Universiti Teknologi Petronas di bawah program Kejuruteraan Kimia yang mengambil kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia MPU 3122 yang diajar oleh pensyarah Dr. Muhammad Faisal. Kumpulan kami yang diketuai oleh Muhammad Firdaus bin Rosmizan dengan ID 190000773. Dan seterusnya ialah saya, Muhammad Ismail bin Mamat, dengan ID 190000778. Dan yang ketiga ialah Ahmad Imran Afif bin Muhammad Izzuddin dengan ID 190000602. Yang keempat ialah Muhammad Faiz bin Zulkifli dengan ID 9000931. Dan yang terakhir ialah Muhammad Ashrafil Amri bin Jamaluddin dengan ID 1900762. Pada tanggal 17 November 2019, dari daerah Wuhan, Hubei, China, seorang pesakit telah dinyatakan positif dengan penyakit ini. Selepas daripada itu, lebih ramai pesakit yang telah dinyatakan positif yang menghidap penyakit coronavirus. Pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah menyatakan bahawa penyakit ini tidak mempunyai sebarang vaksin untuk merawat penyakit ini. Virus ini menyerang manusia melalui saluran pernafasan yang menyebabkan sesak nafas, sesama, batuk dan gejala demam. Dengan itu, pihak WHO telah mengarahkan untuk satu dunia untuk melakukan kuarantin atau penjarakan sosial. Pada 16 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia untuk dilaksanakan di negara ini. Ia telah bermula pada tanggal 18 Mac 2020 yang telah memaksa semua kegiatan yang melibatkan orang ramai dihentikan, termasuk pembelajaran dan pendidikan di sekolah, universiti awam dan universiti swasta, dan termasuk semua institusi pendidikan di Malaysia. Oleh itu, marilah kita memulakan pembentangan mengenai cabaran pembelajaran atas talian semasa COVID-19. Menurut seorang penulis blog, konsep belajar atas talian ialah pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui teknologi digital. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan menggunakan media yang mempunyai grafik, visual, perkataan, animasi, video ataupun audio. Terdapat pelbagai jenis pembelajaran atas talian, sebagai contoh M-Learning atau pembelajaran mudah alih yang ditakrifkan sebagai pembelajaran meretasi pelbagai konteks melalui interaksi sosial dan kandungan dengan menggunakan peranti elektronik peribadi. M-Learning merupakan cara yang paling efektif dan mudah bagi pembelajaran atas talian kerana pada zaman ini, hampir semua pelajar mempunyai satu daripada teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran tersebut. Selain itu, aplikasi atau software terkenal yang digunakan adalah Big Blue Button (BBB), Microsoft Soft Teams atau MST, dan Google Classroom dan juga Zoom. Walau bagaimanapun, pembelajaran atas talian jauh berbeza berbanding pembelajaran di sekolah ataupun di universiti. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi apabila menggunakan kaedah tersebut. Sebagai contoh, rangkaian talian yang kurang memuaskan di kawasan perumahan pelajar untuk melakukan aktiviti pembelajaran atas talian. Oleh itu, seiras dengan topik projek ini, kami telah membentuk borang soal sedik menggunakan Google Form untuk mendapatkan beberapa pandangan responden tentang isu ini. Borang soal sidik yang telah kami edarkan telah diisi oleh pelbagai pelajar-pelajar daripada universiti, pelajar sekolah ataupun maupun politeknik dan institusi pembelajaran yang lain. Peringkat umur mereka adalah lingkungan daripada 13 tahun hingga 25 tahun. Pelajar-pelajar ini ialah daripada yang akan menduduki pentaksiran tingkatan 3 PT3 ataupun CJ Pembelajaran Malaysia SPM, Diploma Asasi ataupun Ijazah Sarjana Muda. Pelajar-pelajar ini bukanlah daripada satu tempat yang sama ataupun negeri yang sama, tetapi kami telah mengumpul pelajar-pelajar ini daripada seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Pelajar-pelajar ini
mendiami di kawasan perumahan yang berbeza seperti bandaraya, bandar, kampung pendalaman dan lain-lain. Ini adalah 40 maklum balas daripada pelajar-pelajar yang telah mengisi borang soal selidik kami. Adakah mereka berpuas hati dengan pembelajaran atas talian? Ketika melalui proses pembelajaran atas talian yang amatlah berbeza suasananya daripada pembelajaran muka ke muka yang telah dilaksanakan di sekolah, universiti awam dan institusi pembelajaran yang lain. Tahap kefokusan para pelajar amatlah berbeza dan ini adalah 40 maklum balas daripada pelajar-pelajar yang telah kami soal selidik. Ini adalah carta tahap kepuasan para pelajar dengan rangkaian internet di kawasan mereka. Ini adalah tahap kepuasan bagi para pelajar untuk menggunakan platform-platform yang disediakan oleh pihak universiti, sekolah maupun universiti pendidikan yang lain. Melakukan pembelajaran dan pendidikan di sekolah ataupun institusi pendidikan yang lain, para pelajar dapat melakukan komunikasi yang sangat mudah dengan para pelajar yang lain. Tetapi, adakah mereka dapat melakukan perkara yang sama ketika melakukan pembelajaran di atas talian? Dengan ini adalah jawapan mereka. Dengan minoriti yang paling sikit iaitu 12.5% mereka tidak bersetuju sahaja. Dengan majoriti yang paling tinggi iaitu 30% daripada maklum balas mereka ialah sangat neutral, bersetuju bahawa mereka dapat melakukan komunikasi yang mudah. Maklum balas yang terakhir yang kami kumpulkan daripada pelajar ini ialah mereka mempunyai kemudahan yang lengkap untuk melakukan aktiviti pembelajaran di atas talian ini. Dengan minoriti yang paling sikit bahawa mengatakan mereka sangatlah tidak bersetuju dengan peratusan 7.5% sahaja. Dengan majoriti 30% daripada para pelajar ini mengatakan mereka kurang bersetuju bahawa mereka mempunyai peralatan yang lengkap untuk melakukan pembelajaran di atas talian. Terdapat beberapa cadangan yang kami senaraikan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengajar ataupun pengajar. Bagi soalan pertama, pengajar seharusnya mencari kaedah yang menyeronokkan dan mudah difahami. Seterusnya, pelajar sewajarnya bersedia lebih awal sebelum kelas bermula dengan membaca bahan yang disediakan oleh pengajar. Bagi soalan kedua, pengajar sewajarnya meletakkan perkara yang dapat mengalihkan perhatian yang berjauhan daripada diri sendiri supaya dapat fokus 100% yang apa yang diajar oleh pengajar. Untuk soalan ketiga, pihak institusi seharusnya peka dengan keadaan pelajar mereka yang mengalami kekurangan dengan memberikan keringanan dalam kehadiran. Bagi soalan keempat, pihak institusi sewajarnya memilih platform pembelajaran yang paling sesuai bagi memastikan kelas berjalan dengan lancar. Untuk soalan kelima, pelajar seharusnya mencari tempat yang bebas gangguan jika mahu bertanyakan soalan. Seterusnya, pengajar sewajarnya membuat sesi bertanya bagi memastikan semua pelajar dapat memahami apa yang disampaikan. Dan yang terakhir, untuk soalan keenam, pelajar yang kurang kemampuan seharusnya mencari kelengkapan yang diperlukan sahaja dan tidak terlampau mewah. Kesimpulannya, banyak rintangan yang perlu ditangani untuk menyebarkan ilmu dan pembelajaran kepada pelajar pada masa yang susah ini. Pelajar dan pengajar harusnya bekerjasama agar setiap rintangan dapat diatasi supaya pelajar dapat belajar sesuatu dan pengajar dapat menjalankan tugasnya sebagai pengajar. KP ini telah mengajar banyak manusia untuk menghargai ilmu dan tidak semua orang mampu mempelajarinya. Kelas yang dibuat secara atas talian tidak semua suka, tetapi kita perlulah menerima hakikat yang ini adalah jalan yang lebih baik untuk menghapuskan sebarang virus yang bahaya ini. Namun ada juga yang suka pembelajaran atas talian dan ini mungkin kerana mereka ada gadget dan internet yang memuaskan di kawasan rumah mereka. Tapi kita haruslah faham bahawa tidak semua orang bernasib baik begitu. Dengan ini kita perlulah menggunakan segala yang kita ada dan mampu untuk memperolehi ilmu pengetahuan setiap hari supaya kita dapat menjadi seorang yang berpengetahuan dan berjaya untuk mencapai impian kita suatu hari nanti. Sekian daripada kami. Terima kasih.